Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Mukadimah sikit dalam tafsir Quran. Dalam tafsir Quran, maksud 30 juz Quran ini duduk dalam surah Al-Fatihah. 30 juz Quran daripada hadis daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata tafsir Quran 30 juz ini duduk dalam surah Fatihah. Dan surah Fatihah, maksud surahnya ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksud surah bermakna 30 juz Quran itu bermaksudnya ialah kamu saja Tuhan aku sembah, kamu saja Tuhan aku minta tolong. Itu dia punya inti dia. Baik, dalam bagi kita yang belajar tafsir, maksud bagi iyyaka na'budu, kamu saja Tuhan yang kami sembah, ialah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, maksud surah, ya setiap surah ada maksud surah. Dia ada macam tajuk dia, maksud dia. Maksud surah Zumar ialah ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang nanti silap. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqq, iaitu sesungguhnya kami lah yang menurunkan kepada kamu kitab Quran bil haqq, untuk menerangkan pada manusia siapakah Tuhan yang sebenar. Tu hak, siapakah Tuhan yang sebenar. Maknanya Quran ini untuk kenal siapa Tuhan. Oleh sebab itu dakwah surahnya, maksud surahnya ialah fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka hendaklah kamu ibadat tulus ikhlas hanya kepada Allah jua ibadat kamu. Ibadat tu ialah tulus ikhlas. Baik, tulus ikhlas ini kita kena faham ialah tulus ikhlas ialah kita buat satu perkara ni ikhlas. Kita dah tentu lah ikhlas. Dalam daripada pengajiannya ialah contohnya kita kata orang kafir tu, orang Hindu tu dia puja berhala dia duduk di kuih dia tu, dia tak makan lembu, tak makan daging, tak makan benda-benda nyawa tu, ikhlas tu. Sebab kalau nak paksa tak boleh tu. Dia duduk dalam kuih dia tu, ikhlas tu. Soalannya, ikhlas macam dia tu, kita itikaf dalam masjid, dia itikaf dalam kuih, ibadat apa? Jadi ibadat dia ikhlas ke tidak tu? Ikhlas. Soalannya, terima atau tidak? Jawabnya tak terima, bukan? Maka tak terima pasal apa? Pasal mereka buat tidak sepatutnya itikaf tu dalam masjid, bukan dalam kuih, bukan dalam gereja. Itikaf mesti dalam masjid. Bermaknanya itikaf tu sendiri kena seperti mana Nabi kita ajar. Apa saja ajaran daripada Nabi kita, bila kita buat dengan tulus ikhlas itu dipanggil ikhlas yang diterima. Kalau ajaran itu bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas kita pun tak terima. Pasal bukan dia ajar. Pasal asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku nak sembah hanya Allah Taala saja. Nak puja Allah Ta'ala saja, nak ibadat pada Allah Ta'ala saja. Lepas tu kita mengaku satu lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku Nabi Muhammad Rasul, iaitu aku mengaku nak ikut Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Itu pengakuan. Apabila kita buat sesuatu amalan yang bukan daripada ajaran Nabi kita, maka itu menyalahi pengakuan kita sendiri. Baik, jadi ikhlas itu maksudnya ialah
apa saja ibadat yang dibuat mesti daripada ajaran Nabi. Baik. Wa iyyaka nasta'in, kamu saja Tuhan yang kami sembah. Dan kamu saja Tuhan, wa iyyaka nasta'in, kamu saja Tuhan yang kami minta pertolongan. Minta tolong sini tafsir dianya ialah 7 surah semua sekali. Iaitu surah Hamim, Mu'min, surah Hamim 7 dia panggil. Lepas surah Zumar. Surah Az-Zumar ialah surah yang ke-39. Surah Hamim Ghafir atau Hamim Mu'min ialah surah yang ke-40. Muka surah 467. Surah Hamim Ghafir, iaitu maksudnya ialah wa iyyaka nasta'in, menghurai kepada kita apa itu tauhid fil isti'anah, tauhid dalam memohon doa. Orang kafir tu, orang Hindu, Buddha, Kristian, apa-apa agama mana-mana pun, kufur mereka kebanyakannya berpaksi kepada wa iyyaka nasta'in. Kamu saja kami sembah, kamu saja kami minta tolong. Minta tolong tu dia minta tolong perantara. Jadi surah Hamim Ghafir, dakwah surahnya, maksud surah Hamim Ghafir, keseluruhan surah tu maksudnya ialah di ayat yang ke-14, iaitu fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka hendaklah kamu doa kepada Allah. Sini doa, oleh kerana ni tauhid fil doa, maka fad'u situ ialah doa. Fad'ullaha mukhlishin, setengah-setengah dikata masih lagi kata sembah boleh, seluruh boleh, tetapi oleh kerana maksud surah ini ialah surah berkenaan dengan doa, maka fad'u situ berdoalah kamu kepada Allah tulus ikhlas, mukhlishan lahuddin. Seperti tadi juga ibadat seperti itu juga, seperti ibadat ikhlas kepada Allah, mukhlishan lahuddin, tulus ikhlas kepada Allah juga. Ad-din iaitu doa. Ad-din boleh juga makna agama, boleh juga cara hidup, boleh juga makna agama, boleh juga makna ibadat, boleh juga makna doa. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka. Baik. Pasal sebab apa dia katakan tauhid fi doa? Sebab ayat yang ke-60 surah yang sama, ayat ke-60 beberapa muka surat lepas pada tu ialah wa qala rabbukum, berkata Tuhan kamu. Berkata Tuhan kamu ni maknanya tak kira orang tu kafir, tak kira Islam, tak kira ulama, tak kira orang jahil, semua sekali. Berkata Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, doalah pada aku sahaja. Tak boleh perantaraan, tak boleh minta tolong orang ni, tak boleh minta tolong orang ni, tak boleh. Astajib lakum, aku akan sahut doa kamu. Tuhan kata dalam ayat lain, akulah Tuhan yang menyahut segala seruan doa, segala hajat manusia tu, akulah yang sahut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam buat ibadat dia untuk berdoa. Dia buat ibadat dia untuk berdoa, tapi dia sombong, iaitu dia tidak minta tolong, dia tidak minta tolong direct pada Tuhan, dia minta melalui perantara. Contohnya orang Kristian, dia minta tolong Padri minta tolong Nabi Isa minta beritahu ke Tuhan. Orang Buddha dia minta tolong ke Tok Sami beritahu kepada dewa dia, iaitu dewa Murga ke Ganesh ke. Lepas tu dewa Murga ni iaitu lekat, dewa ni lekat, bawa doa tu kepada Allah. Orang Buddha pula minta tolong dengan Tok Cha dia beritahu kepada Buddha. Oleh Buddha ni Tok Wali tu beritahu kepada Allah, iaitu orang yang rapat dengan Tuhan. Orang Cina pula dia minta tolong dengan tok nenek dia. Dalam tok nenek dia yang ramai itu ada yang ahli syurga. Macam kita, tok nenek kita ramai ada ahli syurga. Tok nenek kita ramai-ramai ni ada Tok Wali, ada Nabi, kurang-kurangnya Nabi Adam ataupun Nabi Nuh kita ni. So ada Nabi Adam kita ni. Mana kita ni anak cucu Nabi buat kita ni. Jadi dia bakar
duit, dia pakai kereta, dia pakai rumah yang dia buat dengan kertas tu. Tujuannya untuk hadiah ke ibu bapa dia yang sudah mati, supaya dapat berbelanja, buat kereta Rolls Royce bakar, buat duit bakar. Nah, dia bakar tu untuk beri hadiah kepada untuk nenek dia yang sudah mati, supaya doa yang anak cucu ni dalam oleh kerana untuk nenek dia ada yang masuk surga, macam dia kira macam Tuhan, kerajaan Tuhan ni macam kerajaan Datuk Najib lah kita kata. Jadi untuk nenek dia tu katalah office boy yang kerja dalam Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Jadi dia tukar sapu, mesti ada jumpa dengan Datuk Najib, bukan? Selisih ke macam mana? Bila selisih tu, ni surat ni daripada anak cucu saya ni, ini parking kereta ke, minta projek ke. Itu kalau dunia ya. Tetapi kalau dengan Tuhan sendiri pakai perantaraan itu dipanggil kufur, syirik pada Allah. Nah? Jadi dalam ibadat dia minta tolong untuk nenek dia minta tolong untuk guru dia minta tolong untuk suami dia, pacar dia dan sebagainya itu adalah syirik. Yaitu innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati dalam ibadat dia. Domain bagi perkataan bahasa Arabnya ialah untuk minta doa. Bahasa ayat di atas ud'u ni. Maka dari an ibadati, daripada doa, daripada ibadat dia untuk baca doa kepada Allah. Saya dahulu na jahannam, aku akan masuk dia dalam neraka jahannam. Dakhiri ina dia. Doa mesti direct. Saya dah tanya kelas pagi tadi, maka saya nak tanya kelas malam ni pula. Nah, boleh ya? Siapakah yang pernah dalam berdoa dalam masa dia seorang diri dengan Allah Ta'ala, misalnya tengah tunggu nak semayang ke, lepas semayang ke, dalam berdoa ke, lalu dia kata pada Allah begini, dia kata ke Allah begini, ya Allah, ya Tuhanku, kamulah Tuhan aku. Ada tak kita kata? Ada tak kita kata? Pengakuan? Tak kata bukan? Maka mulai sekarang ni kita kena kata, mengaku dia Tuhan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, kamulah Tuhanku. Hari ini kami baru nak sembahyang ni, baru berdiri nak sembahyang ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kamulah Tuhanku. Maka aku sekejap lagi nak sembahyang, terimalah sembahyangku. Baru kita lepas tu niat sembahyang, lepas tu akan boleh. Sudah pada tu, ya Allah, ya Tuhanku, sudah pada sembahyang tu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kamulah Tuhanku, aku sudah mengerjakan sembahyang, terimalah sembahyangku tadi. Pula dalam doa pula, ya Allah, ya Tuhanku, kamulah Tuhanku, tempat aku minta doa. Maka oleh kerana kamu Tuhan aku, maka sahutilah, terimalah doaku. Nah, baik. Jadi setiap surah dalam Quran ni, ada maksud surah. Ini saya beritahu, ini sengaja beritahu supaya kita tahu bahawasanya bukan Quran ni main-main dah. Surah Hamid Ghafir pula, ialah siapa-siapa yang buat syirik pada Allah ataupun buat bid'ah daripada dalam agamanya, Tuhan akan hantar kepada dia syaitan satu ekor. Setiap kali buat syaitan sekor mari. Mari. Ayatnya ialah surah Hamid Fussilat. Surah lepas pada Hamid Ghafir tadi ialah Hamid Fussilat. Ayatnya ialah ayat ke-25. Surah Hamid Fussilat, muka surah 479. Waqayyadna lahum Qur'ana, ayat ke-25. Dan kami tetapkan dengan beri hadiah kepada mereka Qur'ana, iaitu private secretary, personal secretary, PA dia. Wazayyanu lahum, yang mereka setan tadi akan menghiasi bagi mereka tadi ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang ada di depan mereka yang mereka buat amal tu mereka berasa baik, betul. Apa yang sudah dia buat tu dia berasa betul. Wa ma khalfahum haq wa haqqan alaihimul qawl, maka sudah ditetapkan ke atas mereka keputusan azab api neraka. Fi umamin, berserta umat-umat qad khalat min qablihim,
yang telah berlalu sebelum pada mereka, iaitu kaum Ad, kaum Samud, Firaun dan lain-lain. Masuk waktu lah. Iaitu siapa dia Quranak ni? Iaitu jin ni, siapa dia ni? Minal jin, terdiri daripada jin, hatu rayanya, putu kanggahnya, plesiknya, polongnya. Di mana jin-jin tadi adalah setan benar sekali. Jin kafir adalah setan. Hanya jin Islam yang tidak setan. Itu dia. Itu dia Reza. Dia tidak kata jin kafir. Jin kafir yang setan makhluk lain dah. Jin setan, jin yang kafir itu ialah setan. Lepas tu dikempen oleh setan pula. Ni jin ni dia ada duduk di tempat-tempat tertentu. Ni dia panggil alam bunia pula. Bunia tu dia orang pula dah, bukan jin pula dah. Padahalnya jin bakal bunia tu jin juga. Wal ins dan terdiri daripada guru-guru, guru-guru ajaran salah. Innahum kanu khasirin, adalah mereka dulu di dunia dulu adalah orang yang sangat rugi dalam ibadat. Ibadat yang dia buat semua tak terima. Termasuk dia. Baik, itu saya beritahu ringkas 2 surah 3 surah. Baik, kita ambil pula surah Baqarah. Surah Al-Baqarah, maksud surahnya ialah Ubudullah, pujalah kamu, ibadatlah kamu kepada Allah juga. Lepas tu selain pada tu ialah surah Ayatul Kursi, kepala surah, kepala ayat Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu. Sekat tu ya. Sekat tu dakwah surah dia. Dakwah surah Al-Baqarah. Dia ada 3 dakwah, wa ilahukum ilahu wahid. Satu lagi. Ketiga-tiga ni ialah berkenaan dengan Tuhan. Ubudullah, hendaklah kamu sembah hanya Allah. Bermakna orang Hindu sembah berhala adalah kufur. Bermakna siapa-siapa sembah benda adalah juga kufur. Siapa-siapa sembah manusia adalah juga kufur. Tak kira sultan, tak kira siapa, kufur. Pemujaan pula, apa saja benda yang kita puja. Orang Hindu puja berhala dia, orang Buddha puja berhala dia, orang Kristian puja berhala dia. Kalau kita juga puja benda-benda, maka juga kufur pada Allah. Nah, jadi surah Baqarah, dakwah surahnya Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada yang layak disembah. Yang bersifat Tuhan, yang ada sifat Tuhan yang layak disembah, melainkan Dia saja. Allahu la ilaha illahu. La ta'khuzuhu tu maksudnya, iaitu sebabnya, dalilnya la ta'khuzuhu, dia tidak ngantuk dan dia tidak. La ta'khuzuhu sinatun wala, dia tak tidur sedangkan dia tidak ngantuk. Dakwah dalil dia duduk di bawah. Semua ayat di bawah tu semua dalil. Dia ada 7 dalil semua sekali. Nah, baik. Dalam surah Baqarah juga adalah berkenaan dengan risalah. Risalahnya ialah hukum hakam, syariat, nikah, kahwin, bercerai. Bercerai, nak menikah macam mana? Nak menikah macam mana? Bercerai macam mana? Cerai 1 tak apa, cerai 2 tak apa lagi, boleh rujuk. Cerai yang 3 tak boleh rujuk. Maka bercerai kahwin yang 3, saya beri contoh yang ni ya. Iaitu siapa-siapa yang bercerai kali yang 3, dia tidak boleh rujuk lagi dengan bini dia sampai habis iddah. Cerai habis ya. Cerai boleh, rujuk tak boleh lah. Rujuk setakat 2 kali. Maka timbullah cerita Cina buta. Cina buta. Daripada hadis Nabi SAW, ada satu sahabat Nabi menceraikan isteri dia 3 talak. Lalu isteri dia kahwin dengan orang lain. Entah berapa lama kemudian si isteri tadi mari jumpa Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, saya nak kahwin balik dengan bekas suami saya. Maka Nabi SAW bertanya, apa hubungan kamu dengan bekas suami yang kamu cerai dah ni? Cerai dah ni. Dia pun ambil kain tudung dia buat gini. Ni daripada lafaz hadis kain tudung perempuan yang kat gini. Dia kata suami saya macam ni. Nabi kata, tak boleh kamu kahwin balik dengan suami kamu. Tak boleh. Semula kan? Dia kata, macam mana hubungan kamu dengan suami kamu yang menyebabkan cerai ni?
isteri itu kata dia pun tunjuk dengan kain. Dia malu, perempuan dia tunjuk gini dengan kain. Suami saya macam ni. Nabi berkata, la, tidak boleh kamu merujuk balik ke bekas suami kamu asal. Tak boleh. Kamu mesti bersetubuh dengan suami kamu dulu dan bercerai, barulah boleh kahwin dengan suami asal. Talak 3. Orang yang cerai talak 3. Maka sekarang ni Cina buta ada bukan? Cina buta yang ada tu siapa-siapa yang kahwin dengan isteri dia, yang isteri dia tidak bersetubuh dengan bekas suami yang dia buat Cina buta tu, maka nikah tu tak sah. Dan hukumnya ialah zina. Zina. Tapi kita ni tu senyap gitu. Tak ada siapa yang tahu kata zina. Dan syaratnya ialah tidak bersetubuh lah. Kalau dia bersetubuh dengan isteri dia tu, kemudian bercerai walaupun sekali, itu tak apa. Cukup edah. Selain daripada maksud surah mengesah kepada Allah Ta'ala, yang kedua hukum hakam. Jadi selain daripada hukum hakam tadi, ialah berkenaan dengan sedekah. Yang keempat ialah berkenaan dengan jihad sabilillah. Jihad sabilillah. Surah Ali Imran adalah juga berkenaan dengan tauhid, iaitu mengesahkan Allah. Ubudullah juga lagi. Kemudian disusuli oleh hukum hakam. Disusuli yang ketiga ialah berkenaan dengan sedekah. Yang keempatnya berkenaan jihad. Tetapi surah Al-Baqarah untuk kita sendiri kenal, adakah kita ni ada sifat orang Yahudi ke tidak? Surah Al-Baqarah berkenaan dengan Yahudi. Surah Ali Imran berkenaan dengan Kristian. Adakah kita ni ada sifat orang Kristian ke tidak? Nak tahu mudah ya, nak kenal. Iaitu yang ada ayat yang sama dalam surah Baqarah dan surah Ali Imran berkenaan dengan ahli kitab ini, ahli kitab Yahudi ataupun Nasara, ialah gini. Ayatnya sama, yang samanya begini. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkannya hak dan yang batil. Kalau siapa yang campur aduk tu, dia sama ada dia Kristian ataupun dia Yahudi. Nak tahu contoh? Nak tahu kan ni contoh ni? Pasal kalau tak beritahu contoh, awak dengar ni macam cerita ni. Contoh dia gini. Kita belah mulut anak. Tahnik belah mulut. Umur 7 hari budak tu kita belah mulut kan. Kita panggil tahnik. Orang Melayu panggil belah mulut. Hukumnya sunnah, ajaran Nabi SAW. Maka belah mulut itu dengan buah kurma ataupun buah zabib. Buah kurma atau buah zabib. Itu benar. Dan Nabi ada belah mulut juga di Madinah. Di Madinah tidak ada air Zam-Zam. Di Mekah ada air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam itu adalah sunnah. Kalau tak ada pun tak apa. Air Zam-Zam kan. Jadi yang kena belahnya dengan buah kurma. Buah kurma tu guru tu kena gigit. Kena air liur dia. Yang kita sekarang ni oleh kerana kita berasa ni ustaz tu gigi dia tak malik apa semua, kita berasa jijik lah. Maka dia buat dengan jari. Itu tidak sunnah, tapi sah. Tidak sunnah ya. Buat tidak perbuatan menghancurkan, tidak sunnah. Tetapi buah apa semua tu sunnah belaka. Okey. Lepas pada tu dia ambil buah zabib tadi atau buah kurma tadi, dibubuh di lelangi budak tu kemang. Selesai itu. Maka nak suruh dia telan tu, kita ambil air sikit bubuh. Jadi kalau ada air Zam-Zam lagi bagus lah. Tapi isinya apa dia? Yang benar, itu yang sunnah. Yang lain daripada tu bukan semua. Yang lain pada tu, selain pada tu ialah doa. Lepas pada tu dah. Tapi yang kita bubuh sekali ni apa dia? Apa dia? Mula-mula gula batu. Lagi garam buku, bukan garam debu, garam buku. Gula pula bukan gula kita buat teh tu. Kena gula batu, kena beli kedai India. Gula batu,
garam buku, lagi apa lagi? Apa lagi? Cincin emas ada, cincin perak ada. Lagi apa lagi? Asal keping ada, setengah-setengah pak asal keping ada. Dia kata cukup awak dia. Dia gini yang lain tu bukan sunnah belaka. Baik. Gula batu tu apa asal? Gula batu ni ialah kalau lelaki tu masa dia tua besok dia mudah nak cari kerja. Bos tak malu. Kalau perempuan mudah dapat suami. Kita percaya dengan gula batu tu boleh menyebabkan budak ni boleh kerja, ataupun budak ni mudah dapat suami. Kufur pada Allah Ta'ala. Kufur tu, syirik pada Allah. Gula tu boleh menyebabkan jadi mudah dapat jodoh. Kufur pada Allah, syirik. Baik. Garam pula. Garamnya nak suruh masing mulut. Tujuan masing mulutnya nak suruh keramat, nak suruh jadi tok guru. Gitulah maknanya. Nak suruh jadi tok guru. Jadi garam tu boleh menyebabkan satu orang yang boleh jadi alim adalah juga syirik pada Allah. Sebab orang tu kena belajar baru boleh jadi alim. Belajar satu usaha untuk meneruskan alim. Lagi apa dia lagi? Cincin pula. Cincin emas. Cincin emas untuk perempuan, cincin perak untuk lelaki. Jadi belah mulut tu, moga-moga besoknya masa dia tua besok tu mudah nak jadi kaya. Jadi cincin tu boleh menyebabkan orang budak tu jadi kaya juga syirik. Jadi perbuatan tu dipanggil talbis. Yang sunnah ada, yang syirik ada, campur sekali, maka itu dipanggil talbis. Jadi talbis ialah siapa yang mengamalkannya, tak kira ustaz yang dibuat tu ke, ataupun guru ke, ataupun orang yang itu, semua sekali itu adalah bersifat sama ada dia Yahudi ataupun Kristian. Cara nak buat macam mana sekarang ni, dia dah buat dah ni. Tobat aja. Mudah ya, tobat aja. Aku tak mau buat lagi. Sekarang tu ya. Yang sudah tu sudah. Baik, jadi surah Baqarah berkenaan nak kenal siapa itu orang Yahudi. Surah Ali Imran nak kenal siapa itu Kristian. Surah An-Nisa pula nak kenal siapa itu orang munafik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Tuhan marah, iaitu orang Yahudi. Lepas tu orang musyrik. Waladhdallin, bukan orang yang sesat, iaitu orang Kristian ataupun orang munafik. Orang munafik zaman Nabi mengucap dua kalimah syahadat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam depan Nabi sendiri. Sembahyang belakang Nabi. Tapi ahli neraka kekal. Asfali minan nar, di bawah sekali daripada orang kafir. Orang kafir masuk neraka, dia duduk bawah dia. Asfali minan nar, duduk bawah lagi. Dianya sembahyang. Pakai serban, pakai semua. Nak tu kita kena belajar surah An-Nisa. Adakah kita ni orang munafik atau tidak? Lepas tu, selain daripada itu, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan risalah, hukum. Adalah hukum hidup apa semua ada dalam itu. Begitu juga berkenaan dengan sedekah. Lepas tu berkenaan dengan jihad sabilillah. Lepas surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-Maidah ulang balik semua sifat-sifat tadi. Semua manusia tadi. Begitu juga ada jihad, ada sedekah. Tidak boleh berjihad satu orang tu tanpa sedekah. Kalau dia tu jenis kedekut, tak saya cakap dia nak jihad lah. Dia syarat pada jihad mesti sedekah. Lepas tu kalau kita belajar lagi, dia ambil surah Anfal. Surah Anfal itu berkenaan jihad betul lah, 100% lah. Cara-cara nak bagi jihad perang. Surah Taubah pula, satu surah dalam Quran yang tidak ada bismillah. Tak ada bismillah. Kalau surah tidak ada bismillah, itu berkenaan perang, jihad, perang betul lah. Jumpa orang kafir di mana, cabang 3, cabang 4, semua bunuh belakang lah. Baik, apa itu jihad sabilillah? Ini dia panggil usul tafsir, saya ajar. Apa itu maksud jihad sabilillah? Adakah kita tengok orang kafir, kita jumpa bunuh dia belakang? Tak boleh. Tak boleh. Jihad sabilillah ialah
supaya orang kafir, orang yang ada syirik pada Allah, iaitu kita kena buang daripada hati dia dengan masuk kalimah tauhid la ilaha illallah dalam. Syirik nak suruh buang, bid'ah nak suruh buang, so masuknya kalimah tauhid masukkan. Iaitu supaya di hati mereka tu mengalir ilmu mengenali Allah Ta'ala. Dan jihad ni tidak akan habis sehingga yang adanya di atas muka bumi ni hanya agama Islam satu saja. Sampai akhir zaman jihad ni tidak akan habis. Sekarang ni masalah kita ni, ustaz dia cakap berkenaan jihad, imam dia cakap dalam khutbah Jumaat, jihad tu sendiri tak diberitahu pada umat. Jihad ialah untuk basmi syirik. Jadi kalau syirik kita ada, maka jihad kita tak sah. Nah, ini saya beritahu rekan-rekan. Lepas tu semua surah-surah dalam Quran ni berkenaan dengan berkat. Berkatnya surah Tabah, surah Al-Mulk. Itu berkat. Surah Furqan berkat juga. Surah Furqan berkat. Berkat hanya milik Allah. Manusia, Nabi Muhammad, tempat-tempat, masa adalah diberi berkat. Nabi Muhammad penerima berkat. Kita penerima berkat. Nabi Muhammad bukan pemberi berkat. Kalau kita kata Nabi Muhammad pemberi berkat, syirik betul berkat. Allah Ta'ala saja yang boleh beri berkat. Nah, baik. Itu rekaslah mukadimah.